Saya solat subuh Nabi pendek ke panjang? Solat subuh Nabi panjang. Bermula dengan solat subuh, habis solat subuh boleh cam muka siapa duduk tepi. Kita lah ni tak solat lagi cam dah, pasang lampu. Zaman Nabi SAW mana ada lampu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi cara sahabat ni cerita sesuai dengan realiti. Nak habaq bagi di sini, cara kita nak faham realiti kita adalah cerah di luar. Nampak? Jadi Nabi tunaikan solat subuh sampai cerah. Allah. Okey, satu isu. Adakah itu menunjukkan bahawasanya orang yang solat subuh ataupun menunjukkan bahawasanya harus solat subuh bila dah cerah, ataupun bila dah cerah merupakan waktu akhir bagi solat subuh? Tuan-tuan, selesainya solat tidak merujuk kepada habis waktu. Kena ingat, asas nak dapatkan solat simple, kata Nabi SAW, man adraka rak'atan min salatil asri qabla ghurubi syams faqad adraka salat. Sesiapa yang dapat sempat solat asar satu rakaat sebelum daripada tenggelam matahari, maka dia dapat solat asar. Satu. Kalau dapat satu rakaat berarti dia hambayan habis 4, berarti dia dapat solat asar. Apatah lagi Nabi SAW tunaikan solat mula daripada gelap. Jadi habis cerah, walaupun cerah tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi dah dapat rakaat yang sempurna. Habis. Berbeza dengan orang yang mangkit dah cerah. Lain keadaannya dan kedudukannya. Jadi tolong faham begitu. Wallahu a'lam. Seterusnya, beliau membaca 60 hingga 100 ayat dalam solat subuh tersebut. Cerita bagaimana praktik Nabi SAW. Dia bukan saja membincangkan tentang waktu solat Nabi, waktu yang Nabi lakukan. Beliau juga menyebut tentang bacaan ayat di dalam solat subuh, 60 hingga 100 ayat. 60 hingga 100 ayat dalam bacaan solat subuh. Jadi ini dia nak cerita kepada kita adalah gambaran pelaksanaan solat Nabi SAW, waktu yang dipilih oleh Nabi dan apa yang Nabi lakukan yang dia maklum. Abu Barzah Al-Asri. Wallahu a'lam. Itulah beberapa faedah yang dapat kita petik daripada hadis ini. Dan kita ambil faedah ringkas kerana kita dah jelaskan dah dalam sesi pengajian yang lalu tentang awqatus salat, waktu-waktu salat, awalnya dan akhirnya, dan waktu yang afdal kita telah jelaskan. Hadis ni ada penambahan di mana kelebihan ataupun perbincangan di dalam hadis ni terfokus pada minatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya tentang pelaksanaan solat Nabi. Waktu bila Nabi solat? Wallahu a'lam. Kemudian kita ada apa salah? Berkenaan dengan menyerupai Yahudi, sedekah di dada tu ada nampak menyatakan sama dengan Yahudi macam mana? Dekat je dah. Yang tu lain kali tu. Yang tu kita kena buat satu kuliah khas tentang isu sedekah di dada. Mungkin banyak pula yang nak Ni berkenaan dengan susunan hadis dalam Sahih Muslim ataupun dalam kitab-kitab hadis. Adakah kedudukan satu-satu hadis tu dalam satu kitab tu Ibnu Khuzaimah yang ada dibahaskan dekat dalam kuliah sedekah ni? Adakah daripada salaf ada menyatakan pendapat bahawa hadis yang diletakkan pada akhir bab, dalam akhir pada satu bab tu menunjukkan hadis tu lebih lemah daripada hadis yang diletakkan pada awal bab? Okey, dalam teori di sisi ulama hadis, soalan ni agak
ilmiah tuan-tuan dan puan sekalian, dalam penyusunan ulama hadis, ada di kalangan para ahli ilmu menggunakan kaedah hadis bab, dia panggil. Di sana ada hadis bab. Hadis bab berarti hadis induk dalam bab tu. Okey, ada di kalangan para ulama hadis meletakkan hadis bab adalah hadis yang paling sahih. Paling sahih. Kemudian baru disusuli dengan syawahid dan mutaba'at. Syawahid, bila diartikan dengan syawahid, hadis yang datang daripada sahabat yang sama. Mutaba'at, hadis dengan lafaz yang sama juga ataupun menyokong tetapi datang daripada sahabat yang berbeza. Masing-masing menyokong. Jadi mutaba'at dan syawahid ataupun syawahid dan mutaba'at ini kadang-kala ada yang lemah. Itu cara susunannya. Dia akan ambil mutaba'at ataupun syawahid yang paling sahih dulu letak. Dan dia akan di belakang sekali biasanya hadis tersebut hadis yang lemah. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat, bukan semua kitab-kitab hadis menggunakan kaedah yang sama, metod yang sama. Tak semua. Bahkan ada, apabila ada wujud di sana kitab hadis yang mana susunan dia berasaskan fiqh, ialah hadis bab dia, hadis induk dia letak hadis yang paling sahih. Tapi bila dia berasaskan fiqh, dia kena ambil hadis-hadis yang lain susun juga. Contoh paling jelas Bulughul Maram lah, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia bukan ikut susun, dia letak susun hadis tu ikut yang paling sahih dah. Dia tetap susun ikut bab, topik dan tajuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam fiqh. Jadi kita tak boleh nak hukum semua sekali menggunakan kaedah dan teori yang sama. Kita kena teliti kepada metodologi pengarang kitab tersebut, sama ada Ibn Khuzaimah, sama ada Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Muslimah macam mana? Ya. Muslimah. Satu soalan tentang pelaksanaan solat sunat mutlak masa Jumaat. Kalau ikutkan dalam hadis diterangkan tentang larangan solat ketika matahari tegak, kan? Jadi kalau macam mana pelaksanaan solat sunat sebelum Jumaat, macam mana sebenarnya disebutkan dalam hadis tentang barang siapa yang paling afdal kan, kita mandi lepas mandi untuk solat Jumaat, kemudian kita berjalan ke masjid, datang awal, lepas kemudian telur, unta, semua tu. Kemudian mendirikan solat. Jadi waktu solat yang dilakukan oleh para sahabat tu dilakukan masa bila? Awal sebelum Jumaat, selepas masuknya waktu duha. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah berlumba-lumba ke masjid. Sebab asalnya tuan-tuan dan puan sekalian, dulu sebenarnya kita cuti hari Jumaat tu cantik dah. Tapi cuti hari Jumaat pun dulu ni pun tidur juga. Pagi tidur bagi sebaik. Jadi yang kerja tu adalah sesuatu yang bermanfaat lah di sana. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, hari Jumaat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di awal pagi lepas naik duha, mereka dah bersiap sedia menuju ke masjid. Disebabkan memahami ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang sampai awal dan berlumba-lumba untuk pergi ke masjid pada hari Jumaat. Mereka berhias seolah pakaian raya nak pergi main Jumaat. Pakaian yang indah nak pergi main Jumaat ni. Bukan biasa-biasa. Dan mereka menunaikan solat sunat yang dilakukan pada hari Jumaat adalah solat sunat sebelum daripada masuk waktu Jumaat. Sebelum daripada azan, dia azannya untuk Jumaat, untuk Zuhur, azan Zuhur yang kita panggil. Sebelum tu, maksudnya sebelum tu daripada pagi lepas duha tu, waktu yang diharuskan solat, bermula waktu diharuskan solat itulah dipanggil solat mutlak pada hari Jumaat. Solat sunat mutlak pada hari Jumaat. Berapa puluh ratus rakaat yang kita mampu solat dalam tempoh tu, solatlah nak solat.
Tak ada problem, no problem. Tak ada masalah. Daripada kita nak menetapkan selepas azan baru solat. Tapi apa yang dibahaskan yang dia tanya tadi, bila matahari tengah tegak. Tuan-tuan dan sekalian, kita kena ingat kaedah berlaku pertembungan di antara satu amalan yang mutlak, bukan bersebab, amalan mutlak, dengan satu hadis yang bersifat khusus. Waktu tahrim salat dijelaskan waktu matahari tegak. Itu waktu diharamkan solat. Yang ni solat sebelum daripada masuknya waktu Jumaat ni solat mutlak. Maka kita kena faham, dalam kita memahami isu ni, bila matahari tegak saja, solat ni pun kita kena hentikan. Kerana kaedah yang mutlak itu bila ada kaitnya, dia perlu dikaitkan, dia perlu dikhususkan. Kerana solat ni mutlak. Berbeza dengan solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid dipanggil solat yang ada sebab. Bila ada sebab kita solat, kita masuk, kita nak duduk, tak kira waktu apa pun, tengah hari matahari terpacak ke, waktu mana ke, sebab kita nak duduk, dipanggil solat zawatul asbab, solat asbab. Tadi solat Jumaat tadi solat mutlak. Jadi kita hati-hati dalam pelaksanaan solat mutlak. Sebab solat mutlak dia terikat dengan waktu-waktu yang dilarang padanya kita bersolat. Allahu a'lam. Okey. Ustaz, waktu solat Jumaat itu, dan waktu Jumaat itu sama dengan waktu masuknya Zuhur. Sama. Waktu solat Jumaat masuk waktunya, sebab masuknya waktu solat Jumaat ini adalah pada zawal syams, iaitu pada tergelincirnya matahari. Cuma di sana perbincangan panjang para ahli ilmu tentang solat Jumaat itu, apakah ia pengganti kepada solat Zuhur atau tidak. Yang mana ia memberi kesan kepada perbincangan-perbincangan yang lain. Isu jamak qasar di antara kesan yang paling besar sekali isu ni. Kemudian isu qada, isu tak sempat nak sembahyang Jumaat, isu main-main imam dah berada pada rakaat yang pertama, yang sibuk. Jadi banyak isu. Jadi Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah di antara ahli ilmu yang menyatakan salat Zuhur dan salat Jumaat merupakan dua salat yang berbeza. Dan beliau mengemukakan puluhan, satu penulisan, puluhan bukti dan dalil yang menunjukkan perbezaan. Sama ada dalil tersebut menceritakan tentang kelebihan solat Jumaat, dalil tersebut tentang cara dan pelaksanaan solat Jumaat yang berbeza dengan solat Zuhur. Kan? Dalil nak pi ke solat Jumaat tu pun, nak pi ke solat Jumaat tu kan ganjaran pahala dia. Berhias-hias. Adapun tentang solat Zuhur tak disebut dapat telur ke, dapat apa ke. Jadi di sana ada perbincangan. Kemudian masalah isu qasar jamak. Sekiranya orang yang menyatakan bahawa solat Jumaat adalah pengganti pada solat Zuhur, pengganti pada solat Zuhur, maksudnya dia akan mengharuskan solat Jumaat itu dijamakkan dengan solat Asar. Tapi bagi yang membezakan antara solat Jumaat dengan solat Asar, Jumaat lain, Asar lain, maka mereka akan menyatakan bahawasanya siapa yang nak jamak, dia kena solat Zuhur, dia tak payah main-main Jumaat. Siapa yang dah solat Jumaat, dia tak boleh jamak dengan Asar. Ada perbincangan-perbincangan yang panjang lagi tentang Allah.